Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi yang baru menyertai live kita pada petang ini, kembali lagi bersama saya dalam slot hadis kita pada petang ini. Jom kita ramai-ramai pakat share. InsyaAllah perkongsian kita akan memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita, bahkan juga kepada orang lain. Waalaikumsalam hadinan. Jom kita share grup WhatsApp, ke grup Facebook. Waalaikumsalam Kak Eni Husni. Jom sama-sama kita berkongsi ilmu. Kita bawa orang lain untuk bersama-sama dengan kita juga untuk perkongsian ilmu hadis pada petang ini. Waalaikumsalam Kak Zaitun. Waalaikumsalam Nur Aina Akila. Tak nampak pula komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Saudah. Ya, selamat petang semua. Bagi yang belum share, bolehlah share. InsyaAllah perkongsian kita akan memberi manfaat kepada orang lain, bukan sahaja untuk diri kita sendiri. Waalaikumsalam Kak Nur Azma, Kak Siti Mariam. Waalaikumsalam Kak Nur Laila. Adakah suara dan gambaran saya jelas? Sekiranya tidak jelas, boleh terus komen ya. Okey, bagi yang belum mengenali diri saya Ning Hasfira. Saya berasal daripada negeri di bawah Bayu. Waalaikumsalam Kak Sri. Waalaikumsalam Kak Syara. Jelas, alhamdulillah jelas. Waalaikumsalam Kak Nur Jahan. Wah, ada dari Indonesia juga ya. Waalaikumsalam. Dah share kerana Allah, alhamdulillah. Terima kasih buat yang sudah share. Okey, baiklah. Teruskan share sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang lain. Boleh Ustazah mulakan untuk mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita berkumpul bersama-sama dalam slot hadis pada petang ini. Ya, waalaikumsalam Kak Cik Nani. Waalaikumsalam Kak Ernawati. Okey, dapat lagi kita bersama-sama berkumpul pada petang ini untuk perkongsian slot hadis. Dan pada hari ini kita akan teruskan lagi untuk tajuk kenapa hati menjadi keras. Tapi sebelum kita mulakan, saya ingin kongsikan kepada anda semua. Ya, waalaikumsalam dari Indonesia. Ya, jauh ya. Niat bacaan kerana Allah, insya-Allah. Ingin saya kongsikan kepada anda semua, ketahuilah bahawa sesungguhnya di dalam jasad tubuh kita ni ada seketul daging, yang mana apabila seketul daging itu baik, maka keseluruhan jasad tubuh kita juga baik. Tetapi apabila rosak ketulan daging tersebut, maka rosaklah juga keseluruhan jasad kita. Jadi apakah ketulan daging tersebut? Ketulan daging itu adalah hati. Sekejap ya, sebelum itu maaf, ada iklan sebentar. Waalaikumsalam Kak Maidi Cookies Door Gift. Ya, bagi yang belum share, boleh teruskan share. InsyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian slot hadis pada petang ini. Ya. Okey, kita berbalik kepada tajuk slot hadis kita tadi, iaitu kenapa hati menjadi keras. Okey, izinkan saya untuk terbalikkan kamera ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Okey, bagi yang tidak nampak, boleh komen di bawah. Bagi yang tidak jelas suara dan juga gambaran, boleh komen ya. Teruskan share, insya-Allah sama-sama kita mendapat manfaat perkongsian ilmu pada petang ini. Waalaikumsalam Kak Umi Kalsum. Waalaikumsalam Hadinan. Okey, boleh kita mulakan? Adakah gambaran dan suara saya jelas? Kurang jelas? Gambarannya, gambaran ke suara? Boleh teruskan komen. Adakah gambaran ataupun suara? Waalaikumsalam Kak Haliza. Jelas gambar dan suara. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Suzaya, Kak Suzaya. Assalamualaikum Ustazah, saya dari Sabah. Ya, sama. Waalaikumsalam Kak Salama. Terima kasih. Okey, kita teruskan kembali. Bismillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Okey, artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan melainkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya banyak bercakap selain daripada berzikir kepada Allah itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah ialah mereka yang berhati keras. Maaf, ada yang tidak jelas? Boleh terus komen. Waalaikumsalam. Untuk yang bermasuk, jelas. Alhamdulillah. Okey, terima kasih buat yang komen. Okey, apakah maksud daripada hadis yang Ustazah telah baca tadi? Maksudnya di sini, hadis tersebut menyarankan atau menasihatkan kita untuk kurangkan daripada bercakap selain daripada berzikir kepada Allah. Kerana apa? Kerana orang yang banyak bercakap akan menyebabkan hatinya keras. Dan orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang hatinya keras. Jadi saya dapat simpulkan di sini bahawa apabila kita banyak bercakap, sebenarnya boleh mendorong hati kita menjadi keras. Jadi para viewers yang saya kasihi sekalian, dalam kehidupan kita ni, kita memang tidak terlepas daripada bercakap. Memang semua manusia akan bercakap, tapi persoalannya, apabila kita bercakap, adakah percakapan kita itu mengingati Allah ataupun tidak? Bukan maksudnya kita kena berzikir 24 jam. Tapi kalau boleh buat begitu, bagus, alhamdulillah. Tapi kita kena sedar bahawa kita manusia biasa, kita tidak boleh buat begitu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita bercakap seperti biasa, tapi bagaimanakah percakapan biasa kita itu nak dijadikan zikir mengingati Allah? Contohnya, yang mudah saya boleh bawa sini, apabila kita berbual atau bersembang, ada tak seringkali kita mengaitkan perbualan kita tu dengan Allah? Maksudnya kita mengatakan, contohnya, Alhamdulillah kita berjaya buat. Syukur Allah telah permudahkan segala urusan kita. Masya Allah. Sebenarnya semua itu adalah salah satu zikir juga. Jadi bukan setiap masa kita kena berzikir 24 jam, tidak. Tapi cuba untuk selitkan zikir mengingati Allah dalam setiap percakapan kita. Seperti Alhamdulillah Allah permudahkan segala urusanku untuk hari ini. Masya Allah sedapnya makanan ini. Alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk hari ini. Jadi, cuba untuk selitkan perkataan seperti berikut. Okey, untuk keterangan hadis,
Waalaikumsalam untuk yang baru masuk. Waalaikumsalam Kak Fatimah. Okey, untuk keterangan hadis. Ketandusan jiwa pada hari ini merupakan penyakit yang sangat ketara di tengah-tengah masyarakat. Ramai orang yang tidak tenang dalam hidup walaupun mereka ada segalanya. Mereka ada juta-juta wang ringgit, tapi tetap kepuasan hati itu mereka belum dapat capai. Ini kerana apa? Kerana hati mereka keras, jiwa mereka tandus dan mata yang tidak pernah menangis kerana takut kepada Allah, juga dahi ni yang tidak pernah bersujud kepada Allah. Jadi apa gunanya kalau kita banyak duit, banyak rumah besar, kereta pun mewah, tapi kita rasa tidak bahagia. Semua itu adalah sia-sia kerana itu hanyalah duniawi sahaja. Jadi sebenarnya para pendengar semuanya, hati yang keras berpunca daripada banyak bercakap perkara-perkara yang tiada manfaat dan tiada hubungan langsung dengan Allah. Oleh yang demikian, bagi seorang mukmin hendaklah selalu guna lidah untuk berzikir kepada Allah ataupun bercakap perkara yang ada hubungan dengan maslahat ataupun kebaikan agama yang memberi faedah. Kurangkan untuk bercakap perkara keduniaan. Sebaliknya, kita banyakkan bercakap untuk perkara-perkara yang membawa manfaat di akhirat kelak. Jadi persoalannya hari ini, kita muhasabah balik diri kita. Adakah bila kita bercakap dengan kawan ataupun bercakap dengan keluarga kita, adakah kita selit perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita mengingati Allah? Dan andai kata, kalau kita bercakap benda yang sia-sia, saya pesan pada diri saya, bukan saja kepada diri anda semua, tapi juga diri saya sendiri. Kalau kita bercakap kalau kita banyak cakap, banyak gelak yang sia-sia, banyak ketawa, ingat ini sebenarnya pasport nak bagi hati kita untuk menjadi keras. Dan kalau hati keras, Nabi kata tak apa, tapi persoalannya Nabi kata dekat akhirat, Nabi kata orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang hatinya keras. Sebenarnya ini yang paling ditakuti, bukan juga untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk diri anda semua. Saya mengharapkan Allah jadikan percakapan kita semua ataupun percakapan saya ni sebagai suatu kebajikan. Jadi para pendengar semuanya, cuba elakkan pesanan saya, cuba elakkan daripada bergosip ataupun elakkan daripada mengata, mengumpat, sebab semua ni sebenarnya menyebabkan hati kita menjadi keras dan boleh juga membawa kepada persengketaan ataupun pergaduhan dan juga pembunuhan. Dan pernahkah anda dengar kata pepatah bahawa sebenarnya mulut ini lebih tajam daripada mata pedang? Ya, jadi cuba jaga lisan kita daripada bercakap buruk mengenai orang lain ataupun mengumpat dan yang seumpama dengannya. Waalaikumsalam buat yang baru masuk. Hari ini tajuk hadis kita ialah kenapa hati menjadi keras. Ya, waalaikumsalam Kak Jaharia, Kak Siti Khadijah. Waalaikumsalam Kak Ida. Jom kita pakat-pakat share. InsyaAllah sama-sama mendapat manfaat untuk surat hadis kita pada petang ini. Baiklah. Hati yang keras. Maaf, tidak jelas ke? Bila hati kita ni keras, hati kita ni tidak mudah menerima nasihat daripada orang lain. Kalau ditegur, selalu angkuh dan menunjukkan rasa besar diri, pantang ditegur dan tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Hati yang keras ni juga sentiasa mendorong untuk membuat maksiat dan kejahatan. Terasa berat untuk berzikir, baca Al-Quran dan malas untuk melakukan ibadah yang diwajibkan Allah, seperti solat, puasa.
kalau masuk waktu solat sekalipun, dia akan berasa diri dia terbeban dengan ibadah tersebut. Bukan dia berasa beruntung, tapi dia rasa terbeban kerana berhadapan dengan Allah. Sekali lagi, sekiranya selesai solat sekalipun, badannya saja yang solat, tapi hatinya tidak rasa apa-apa. Namun, jika lihat program atau rancangan hiburan yang melalaikan daripada mengingati Allah, hatinya terpanggil-panggil, dia gembira, dia semangat untuk ke sana, semangat untuk menyertai, sanggup bersusah payah untuk sampai ke sana dan berasa ringan walaupun dia terpaksa mengorbankan apa sahaja asalkan hasrat dia tercapai. Jadi semoga kita dijauhkan kerana rugi apabila kita tidak dapat merasakan nikmat ibadah itu sendiri. Sangat rugi ya. Cuba kita renungkan sekejap, tanya diri kita macam mana agak-agak kita nak buat untuk jadikan percakapan kita ni satu zikir yang sentiasa mengingati Allah. Mulut kita mengeluarkan kata-kata pasti menjadi saksi kita di akhirat. Telinga kita mendengar perkataan kita pasti menjadi saksi di akhirat kelak. Dan semua ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Dalam keadaan mengatakan kepada Allah, andai kata kita banyak bercakap, orang ini hatinya keras, dia jauh dari engkau, wahai Allah, adakah kita? Marilah kita sama-sama muhasabah diri dan sharing. Terima kasih Kak Fauzia. Waalaikumsalam yang baru masuk. Sahabat. Waalaikumsalam Kak Rabia. Okey, itu sahaja perkongsian surat hadis kita pada petang ini. Tapi jangan dulu left. Izinkan saya untuk menterbalikkan kamera sekali lagi. Ya. Okey. Alhamdulillah, terima kasih buat yang share untuk surat hadis kita pada petang ini. Sebelum itu, saya ingin siapa yang belum mendaftar untuk program Mega Promax, jangan lupa daftar kerana hari ini last untuk harga promosi dan bukan saja dapat harga promosi tapi juga dapat 5 hadiah eksklusif percuma. Jadi anda semua kena daftar untuk mendapatkan harga promosi dan hadiah 5 hadiah eksklusif tu anda kena daftar sebelum jam 6 petang ini. Jadi cepat, jangan lambat-lambat. Boleh daftar esok ataupun kemudian hari. Akan tapi harga seperti biasa iaitu RM129. Alhamdulillah. Terima kasih buat yang bersama-sama kita pada petang ini. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ingat, apabila anda daftar ni, anda akan dapat sertai 3 program yang best insyaAllah. 3 program. Yang pertama, 3 program percuma yang sepanjang bulan Ramadan. Jadi tidak bosanlah. Ada juga kita punya aktiviti nanti sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama ni bersama Ustaz Firdaus iaitu persediaan Ramadan hebat Unperah. 3 program ni anda akan dapat ikut kalau anda daftar. Yang kedua, Falsafah Rukun Solat Farus. Tidak rugi kalau join. Sama-sama kita dapat ilmu. Selain dapat ilmu, dapat pahala pula tu. Yang terakhir bagi yang ingin mempelajari bahasa Arab mudah, ismi, ma ismuka, min aina anti, yang mudah-mudah saja anda boleh saja daftar untuk program Mega, dapat join komunikasi Arab Sempoi Komas bersama student daripada pengkhususan bahasa Arab komunikasi profesional UiTM Shah Alam. Okay. Niat mengaji kerana Allah. Sudah daftar awal Ustazah? Wah, Kak Saudah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, jadi sekejap ya. Ni 5 hadiah eksklusif percuma yang anda akan dapat kalau anda daftar untuk program Mega. Ada apron, ada formula tajwid, ada mas, ada penunjuk Al-Quran dan juga pen eksklusif family mengaji 10-10. Jadi cepat-cepat daftar bagi yang belum mendaftar. Ya.
Sementara masih ada peluang, jadi anda grab terus peluang tu. InsyaAllah kita sama-sama mendapat manfaat dan dapat perkongsian untuk surat hadis kita pada petang ini. Terima kasih untuk yang join. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.